Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang begitu bermakna dan bermanfaat pada hari ini. Syukur juga kita kepadanya kerana pada hari ini kita semua diberikan kesihatan dan kelapangan waktu bagi bersama-sama menjayakan program orientasi pelajar-pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja sekolah ini mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada murid-murid baru tingkatan 1 seramai 180 orang yang telah diterima masuk ke SMK Batu Kikir ini berdasarkan keputusan PBD tahun 2021. Selamat datang ke SMK Batu Kikir dan sekaligus akan menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 3 atau 5 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak pelajar yang terima masuk ke sini akan meneruskan kecemerlangan mereka sama ada di peringkat menengah rendah atau menengah atas di SMK Batu Kikir. Hari orientasi atau hari suat kenal ini adalah amat penting untuk para pelajar menyesuaikan diri bagi menghadapi kehidupan baru di sekolah menengah. Anak-anak telah mendaftar masuk ke kelas yang ditetapkan pada 20 Mac dan diberi kelengkapan buku teks. 21 Mac 2022, anak-anak akan memulakan sesi persekolahan secara online dan pembelajaran secara bersemuka pula pada 4 April 2022 dengan minggu pertama akan terlibat dengan program minggu orientasi peringkat sekolah untuk memberi pendedahan kepada semua aspek pendidikan di peringkat menengah di sekolah ini. Anak-anak semua adalah di kalangan yang beruntung kerana diberi peluang meneruskan persekolahan di sekolah ini. Ramai lagi rakan-rakan anda yang memperolehi keputusan PBD yang sama tetapi tidak berpeluang bersekolah di sini. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada semua anak-anak supaya tidak mengambil peluang ini bukan setakat untuk belajar saja, malah menggenggam kecemerlangan di sekolah ini bukan sahaja dari segi pencapaian akademik tetapi juga dari segi co-curriculum dan sosial diri. Hadirin sekalian, moto sekolah ini ialah ilmu panduan hidup. Yang membawa pengertian ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru ini akan menjadi panduan hidup anak-anak tuan-puan dalam kehidupan masing-masing. Visi sekolah ini pula ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan prestasi individu bagi memenuhi aspirasi sekolah. Untuk makluman murid-murid semua, bilangan guru di sekolah ini adalah seramai 103 orang yang mengajar aliran perdana, rendah dan pra-universiti. Murid-murid sekalian, untuk berjaya dan cemerlang, kita tidak boleh setakat bercakap dan bermimpi sahaja. Ia perlu disertai dan diterjemahkan melalui gerak kerja dan tindakan-tindakan kita. Untuk cemerlang juga tidak boleh dibebankan kepada guru sahaja. Malah sekolah, guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama secara kolaboratif memastikan murid-murid terus cemerlang. Murid-murid perlu menyiapkan diri untuk sentiasa bersedia belajar. Guru-guru di sekolah sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik dan ibu bapa hendaklah memberi sokongan dan dorongan sepenuhnya untuk memudahkan anak-anak kita belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak hadir ke sekolah bukan saja untuk belajar tetapi juga aktiviti co-curriculum. Untuk tahun 2022, sesi persekolahan dan pembelajaran resmi bermula pada jam 7.30 pagi hingga 2.30 petang. Manakala waktu rasmi aktiviti co-curriculum ialah pada setiap hari Rabu jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sekolah ini akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan dapat diberikan secara terbaik. Sekolah ini mempunyai kemudahan yang cukup seperti bilik darjah, mamal sains, mamal komputer, bengkel, kantin, dewan, padang permainan, perpustakaan, guru yang cukup, surau, kemudahan bantuan oleh kerajaan seperti SPBT, beasiswa dan lain-lain. Untuk makluman anak-anak di tingkatan 1 ini terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui, iaitu pakej mata pelajaran. Terdapat beberapa subjek ditawarkan seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam, matematik, sains, RBT, geografi, pendidikan seni visual, ASK ataupun asas sains komputer dan pendidikan moral. Aktiviti kurikulum bagi memastikan pelajar-pelajar di sekolah ini menjadi pelajar yang cemerlang bukan saja dalam akademik tetapi juga dalam pembentukan peribadi. Semua pelajar akan terlibat dalam aktiviti co-curriculum dengan memasuki 1 unit beruniform, 1 persatuan, kelab dan 1 sukan permainan. Di hari Rabu pula adalah hari yang digazetkan untuk pemakaian uniform unit beruniform seperti KRS, PBSM, pengangkat, pandai puteri dan sebagainya.
Saya rasa sampai di situ saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak didik tingkatan 1, khususnya ke SMK Batu Kikir Model Khas, selamat datang diucapkan daripada cikgu. Kemudian seterusnya, cikgu selaku guru penolong kanan pentadbiran dan juga akademik mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak tingkatan 1 kerana memilih SMK Batu Kikir sebagai tempat untuk alam persekolahan awak di peringkat sekolah menengah. Dan cikgu selaku guru penolong kanan pentadbiran akan menguruskan semua hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan juga akademik di sekolah ini. Jadi cikgu harap sekiranya ibu bapa, anak-anak dan juga anak-anak tingkatan 1 semua ada pertanyaan ataupun permasalahan tentang akademik ataupun khususnya tentang peperiksaan pentaksiran, bolehlah datang berjumpa dengan cikgu untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Jadi cikgu sekali lagi ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada anak-anak SMK Batu Kikir Model Khas dan selamat menjadi warga SMK Batu Kikir. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Salina binti Ramli, memegang jawatan sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid, di mana cikgu akan menguruskan soal hal ehwal murid di sekolah ini, iaitu disiplin belajar, kemudian ada lagi bantuan kebajikan, lepas tu asrama dan kebersihan serta keceriaan sekolah. Jadi untuk itu sama-samalah kamu selamat datang ke sekolah SMK Batu Kikir Model Khas, yang kalau kamu tengok kita punya tagline ialah disiplin utama. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi ya, dapat cikgu bersama-sama dengan anak-anak tingkatan 1 untuk sesi 2022-2023. Terlebih dahulu cikgu ingin mengucapkan selamat datang ya, selamat kembali ke sekolah ya. Pada masa sekarang anak-anak semua mengikuti PDPR di rumah ya. Pada minggu yang ketiga nanti ya, anak-anak telah pun kembali ke sekolah secara berseruka dan diharapkan anak-anak dapat meneruskan ya menjaga SOP dengan sebaik mungkin. Tahniah ya, tahniah dan terima kasih. Semoga kita dapat bersama-sama untuk menjana kecemerlangan ya akademik, sasiah dan juga kurikulum SMK Batu Kikir. Okey, terlebih dahulu cikgu memperkenalkan diri. Cikgu Sarina binti Idris, penolong kananku kurikulum yang akan bertanggungjawab memastikan aktiviti kurikulum kita dapat dijalankan dengan baik pada setiap hari Rabu 2.30 hingga 4.30 petang ya. Diharapkan anak-anak dapat membuat persiapan yang rapi, iaitu terutamanya ya yang melibatkan baju uniform lah pada setiap hari Rabu ya, untuk memastikan kita dapat memperkasakan unit kurikulum kita dengan sebaik mungkin ya. Okey. Di sini cikgu ingin berkongsi maklumat kurikulum bersama anak-anak semua, di mana kita panggil PAJSK ya. Saya rasa anak-anak telah arif perkara ini waktu di sekolah rendah lah ya. PAJSK adalah pentaksiran ya, aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, di mana setiap anak-anak perlu menyertai ketiga-tiga unit dan juga rumah sukan. Okey.
Tiga unit tersebut iaitu perlu menyertai badan beruniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan serta rumah sukan. Okey. Di sini cikgu mengharapkan anak-anak dapat melibatkan diri secara aktif di dalam unit tersebut ya, bagi membantu mendapatkan markah dengan cemerlang di dalam PAJSK ya. Walaupun 10% markah PAJSK, tetapi ianya memberi kesan yang cukup penting ya di dalam masa depan anak-anak, di mana CJ pelaporan PAJSK ini akan diguna pakai sewaktu anak-anak memohon ke asrama penuh waktu tingkatan 3 dan juga memohon ke Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta semasa tingkatan 5 ya. Seperti mana yang anak-anak maklum, ibu bapa maklum bahawa di luar sana begitu ramai ya pelajar-pelajar cemerlang di dalam akademik ya, tetapi sokongan yang lebih penting, kelebihan yang lebih penting adalah PAJSK. Sekiranya pelajar tersebut mendapat straight A dan disokong dengan CJ pelaporan PAJSK dia cemerlang A, maka di sini anak tersebut berpeluang untuk mendapatkan program yang dihajatkanlah ya, dan juga mendapat mesti yang menjadi pilihan anak-anak ya. Okey. Untuk PAJSK, anak-anak perlu mengumpulkan markah daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4 dan 5 ya. Maka di sini anak-anak bertanggungjawab untuk melibatkan diri di dalam aktiviti kurikulum dengan sebaik mungkin secara aktif. Sekiranya ada bakat-bakat atau potensi yang cikgu tidak ketahui, maka anak-anak boleh memaklumkan ataupun berkongsi segala pengalaman ataupun kejayaan pencapaian kepada guru-guru penasihat supaya potensi anak-anak dapat kita teruskan di sekolah menengah ya, di sekolah menengah khususnya ya, dan seterusnya lah kalau kamu masuk tingkatan 6 dan juga pengajian tinggi. Okey, di dalam PAJSK perkara yang anak-anak perlu tahu iaitu mengambil peluang ya di dalam pertamanya jawatan, terutamanya pemilihan jawatan di dalam setiap unit lah, pada beruniform, kelab persatuan, sukan permainan dan juga rumah sukan ya. Sekiranya pelajar tersebut memegang jawatan yang paling tinggi pengerusi, maka markah dia tinggilah ya, 10 markah yang paling tinggi. Okey, kemudian penglibatan pertama, penglibatan kedua dan penglibatan ketiga. Kalau penglibatan di peringkat antarabangsa ini tinggi ya, iaitu 20 markah. Kalau peringkat kebangsaan 17 markah. Cuba kita melibatkan diri peringkat yang lebih tinggi. Dari segi pencapaian ya, iaitu markah disediakan daripada peringkat Johan, naib Johan tempat ketiga, keempat dan kelima ya. Sekiranya Johan, markah paling tinggi adalah 20% ya. Untuk pertandingan nanti anak-anak semua perlulah ya cuba sebaik mungkin supaya kita mendapat potensi yang lebih baik lagi lah, pencapaian yang terbaik iaitu Johan dan peringkat yang lebih tinggi ya. Okey, kemudian komitmen ya, anak-anak semua cikgu percaya mempunyai komitmen yang tinggi, daya kepimpinan yang tinggi, disiplin yang tinggi ya, mendengar arahan ya, maka di situ markah dia 10 markah. Dan khidmat sumbangan. Apakah khidmat sumbangan anda sebagai peserta ya, AJK pelaksana dan juga sebagai kumpulan sorakanlah ya. Okey, dan seterusnya dari segi kehadiran setiap unit badan uniform 12 kali, kelab persatuan 12 kali dan sukan permainan pun 12 kali ya. Di mana kehadiran menyumbang yang paling tinggilah markah 40 markah. Okey. Diharapkan anak-anak semua dapat menguasai apakah yang perkara yang diberi keutamaan di dalam PAJSK ya. Anak-anak tingkatan 1 diwajibkan membeli buku PAJSK. Di dalam buku tersebut lengkap dengan
penerangan berkaitan dengan PHSK. Sila baca, sila fahamkan, dan semoga anak-anak semua mendapat markah yang terbaik ya di dalam PHSK. Kita juga ada ekstra kurikulum ya. Ekstra kurikulum juga anak perlu merebut peluang ni lah ya, iaitu dari segi perkhidmatan. Contohnya ketua darjah ya, ketua tingkatan, ketua kelas ya, semua tu mendapat markah lah ya. EJK, pusat sumber sekolah, kalau kita memegang pengawas ya, dan sebagainya lah jawatan ya di dalam ekstra kurikulum ni menyumbang kepada 10 markah lah ya. Di dalam ekstra kurikulum yang kedua yang biasanya anak-anak capai dalam khidmat masyarakat. Contohnya kalau pergi menolong jiran kenduri dalam 3 jam, mendapat satulah khidmat masyarakat tu ya. Jumlah semua adalah 10 juga ya. Maka di sini contohnya lagi kalau pergi bacaan Yasin, maksudnya di luar aktiviti kurikulum di sekolah lah ya. Jika anak dapat menyertai aktiviti di luar ya, maka ia memberi markah di dalam khidmat masyarakat. Contohnya macam banjir, anak-anak pergi membantu masa-masa banjir ataupun memberi makanan apa semua ya, itu semua dikira khidmat masyarakat. Okey. Cikgu rasa cikgu telah menyampaikan banyak perkara lah berkaitan dengan PHSK. Diharapkan anak-anak semua dapat sedikit tentang apa yang cikgu sampaikan, dan cikgu mengharapkan anak-anak semua telah bersedia untuk mencipta kejayaan dalam unit kurikulum, dan semoga anak semua menjadi anak yang hebat ya, anak yang baik lagi cerdik tanpa dadah, dan cikgu doakan semoga niat suci anak-anak semua untuk menjadi pelajar yang cemerlang dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu sajalah cikgu rasa perkongsian yang dapat cikgu kongsikan bersama anak-anak semua, dan cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sekiranya ada kekurangan apa yang cikgu sampaikan tadi, cikgu mohon maaf. InsyaAllah ya, kita akan berjumpa pada sesi bersemuka nanti, dan diharapkan anak-anak telah membuat persiapan yang rapilah untuk kembali ke sekolah ya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.